Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Baiklah, sebelum kita memulakan kita punya kelas pada hari ini, tolong cikgu untuk subscribe cikgu punya YouTube iaitu Zaim Nara dan like cikgu punya YouTube ini ya, Zaim Nara. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara iaitu teknik menjawab pemahaman petikan bahasa Melayu Kertas 1 bahagian B soalan 2 PT3. Jadi cikgu harap para pelajar semua pastikan bersedia dengan pen dan juga kertas untuk mengetahui apakah pembelajaran cikgu pada hari ini. Baiklah para pelajar, jadi pada hari ini objektif pengajaran hari ini ialah pelajar dapat mengetahui bentuk soalan pemahaman petikan PT3. Pelajar dapat mengaplikasi teknik menjawab PT3 pemahaman petikan dan seterusnya pelajar dapat mengetahui contoh jawapan pemahaman petikan dan yang terakhir pelajar dapat memahami cara penandaan dan pemarkahan skema jawapan oleh pemeriksa. Baiklah para pelajar, ayuh kita mulakan. Baiklah, bentuk soalan pemahaman petikan. Baiklah, soalan ini sangat penting dalam PT3 kerana membawa markah yang cukup besar iaitu 10 markah. Ya, para pelajar, terdapat 3 bahagian soalan iaitu soalan 1 iaitu dalam petikan ataupun dalam petikan ini kita boleh melihat dari segi petikan demi petikan ataupun bahan. Okey, kadang-kadang soalan sebut petikan, kadang-kadang soalan sebut bahan 1, bahan 2. Dan soalan 2 lebih kepada aspek Komsas. Okay, aspek Komsas contohnya nilai murni, pengajaran. Ada juga dalam aspek Komsas ini termasuknya ialah peribahasa. Dan yang terakhir ialah soalan 3 iaitu soalan kebat. Soalan kebat ini contohnya pada pendapat anda. Okay. Jadi soalan ini mempunyai petikan-petikan yang diambil dari buku teks, Komsas, novel, drama, petikan surat khabar, gambar, kartun dan bahan ilmiah yang lain. Jadi bukan sahaja kita ambil dalam antologi, tapi mungkin buku teks dan segala bahan mungkin kita ambil dalam laman sesawang internet kan. Soalan pemahaman petikan ini membawa markah sebanyak 10 markah. Di sini cikgu ingin pecahkan iaitu yang pertama soalan 1 3 markah, soalan 2 3 markah, soalan 3 4 markah dan membawa markah 10 markah. Baik, di sini cikgu ingin tunjukkan contoh-contoh petikan ataupun bahan pemahaman yang kamu akan jumpa. Terutama sekali untuk pelajar tingkatan 1 masih baru lagi mengenal soalan demi soalan PT3. Jadi ini soalan pemahaman petikan. Okey, ini contohnya ada bahan 1, bahan 1, bahan 2. Jadi ada bahan 1, bahan 2. Yang ini diambil dalam antologi, okey, Anak Bumi Tercinta. Okey, yang ini contohnya ini adalah sajak. Okey, ini pun sama juga. Jadi di sini berdasarkan dua bahan ini apakah bentuk soalannya? Tak apa, nanti kita akan lihat. Baik, ini contoh yang kedua, petikan umum. Okey, petikan umum. Kebanyakan ni petikan umum. Okey. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ini contoh soalan. Baik. Bahan 1 dan juga bahan 2. Bahan 1 ini contohnya ada petikan dari segi apa ni? Yang diambil dari amalan menabung mampu biaya di pengajian tinggi. Okey. Ini contohnya petikan akhbar contohlah ya. Dan juga ada gambar. Ni gambar apa ni? Sedang menabung. Duit siling kan? Ni duit siling. Baik, ini contoh Contoh petikan ataupun bahan pemahaman. Baiklah para pelajar, ini contoh yang ketiga yang diambil dalam cerpen.
Cerpen petikan 1 dan petikan 2. Petikan 2 ini diambil dari novel. Okey, melalui dua petikan ini akan ada soalan. Okey, selalunya soalan satu lah yang diambil jawapannya dalam petikan. Okey, kita teruskan lagi para pelajar. Baik, seterusnya kita ingin melihat cara menjawab soalan 1 dalam petikan bahan dan kita akan melihat sedikit skema markah. Jadi di bawah ini ada skema permarkahan, okey, untuk soalan yang diambil. Okey, ini soalan petikan, pemahaman petikan soalan 1. Jadi soalan 1 ini membawa markah sebanyak 3 markah. Jadi anda tak payah tengok yang kat bawah ni. Jadi kita kena tengok yang kat atas ni. Isi cukup, lengkap dan ayat gramatis. Barulah kamu akan mendapat sebanyak 3 markah. Okey. Jika anda tidak mampu dapat 3 markah ni ataupun anda buat main-main, okey, tak dapat membina ayat yang cukup, anda akan dapat 2 markah, iaitu isi cukup tetapi ayat kurang gramatis. Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis. Jadi anda dapat 2 markah. Okey. Yang bawah ni yang merisaukan cikgu ialah kadang-kadang para pelajar membuat dalam bentuk point saja. Okey, buat bentuk point macam mana? Macam ni, lepas tu ada jawapan. Ataupun dia buat macam ni, lepas tu ada jawapan. Yang ni tak payah. Tak perlu buat macam ni. Okey. Baik, yang seterusnya kita lihat teknik menjawab soalan 1 dalam petikan. Okey. Di sini cikgu sediakan contoh petikan. Okey. Yang cikgu sebutkan tadi ada bahan 1 dan juga bahan 2. Amalan menabung mampu biaya pengajian tinggi dan ada gambar. Okey. Bahan 1, bahan 2. Okey, jawapan perlu dicari di dalam petikan. Petikan seperti petikan 1, 2 dan 3. Okey, kadang-kadang ada soalan memberi bahan 1 dan juga bahan 2. Ada juga soalan memberikan bahan 1, bahan 2 dan juga bahan 3. Jadi, kemungkinan dia soalan nak minta bahan 1 dan juga bahan 3 ataupun bahan 2 dan bahan 3. Okey, lihat soalan. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cara-cara ibu bapa memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa hadapan. Okey, soalan ini 3 markah. Okey, ini bentuk soalannya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, berdasarkan bentuk soalannya, di bawah ini cikgu memberi contoh jawapan. Okey. Jadi kita kena ambil berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey, untuk ini kita nak jawab soalan ni kita jangan sekalikan jawapan. Jangan buat macam ni. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, cara-cara ibu bapa memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa depan ialah bla 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 dan bla 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 bla. Nokta. Tak boleh. Maknanya kita kena pisahkannya, kita kena bezakannya. Bahan 1 apa jawapannya, bahan 2 apa jawapannya. Okey, macam di bawah ini. Okey, berdasarkan bahan 1, cara-cara ibu bapa memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa hadapan ialah ni jawapan dia. Ambil dalam petikan bahan 1. Okey. Dan kita teruskan manakala berdasarkan bahan 2. Kita gunakan perkataan manakala. Berdasarkan bahan 2, kita ulang balik kehendak soalan. Cara-cara ibu bapa memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa hadapan ialah kita tengok jawapannya dalam bahan 2. Okey, kadang-kadang dalam bahan 1 dan bahan 2 ni dalam bentuk gambar. Jadi kamu kena meneka gambar itu. Apakah tersiratnya ataupun tersuratnya gambar tersebut. Okey, yang mudah-mudah sahaja. Okey, baik, kita teruskan. Baik. Jadi di sini ada soalan lagi dan cikgu besarkan bahan 1. Okey, bahan 1 ada menyediakan sistem pendidikan berkualiti tinggi utama kerajaan selain aspek kesihatan. Ini tak penting. Okey.
Dalam ini nak minta cara-cara ibu bapa, okey, memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa hadapan, iaitu pengenalan SSPNI dan SSPNI Plus. Ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin oleh ibu bapa supaya membuat simpanan untuk tabung pendidikan anak-anak mereka. Ini mungkin ada jawapannya. Kita percaya bahawa dengan kesedaran tinggi ibu bapa, khususnya budaya berhutang dapat diubah kepada budaya menyimpan. Okey. Jadi, kita nak tengok bahan satu ni apakah isinya, dan juga yang gambar ini bahan dua apakah isinya. Okey, ni bahan satu. Okey. Jadi, kita kena tengok balik kehendak soalan. Berdasarkan bahan satu, cara-cara ibu bapa memastikan anak-anak menerima jaminan pendidikan tinggi pada masa hadapan ialah ibu bapa membuat simpanan melalui tabung pendidikan iaitu SSPNI dan SSPNI Plus. Yang ini cikgu ambilnya dalam ini. Okey, cikgu bina ayat sikit tanpa mengubah maksudnya dan kita salin balik kat bawah. Ada perkataan ni kan, SSPNI dengan plus ni ada kat sini. Jadi kita terus letakkannya di dalam bahan satu ini. Okey, dan kita terus masukkan perkataan manakala berdasarkan bahan dua. Jadi kita cari bahan dua ni apa, tentang apa ni. Ini melakukan satu perbuatan apa ni. Okey. Jadi di sini ialah ibu bapa mendidik anak-anak menabung sejak kecil lagi walaupun jumlah yang kecil. Kalau kamu tengok kat sini jumlahnya kecil, tapi orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Jadi cikgu buat ibu bapa mendidik anak-anak menabung sejak kecil lagi walaupun jumlah yang kecil. Okey. Dan di sini cikgu nak tekankan apabila kita nyebut perkataan cara-cara, langkah usaha. Jadi kita kena memastikan selepas perkataan ialah ini mesti ada pelaku. Siapa orang yang melakukannya ataupun subjek lah. Pelaku, okey. Jadi untuk soalan satu ini 3 markah, 2 isi sahaja. 2 isi sahaja. Okey. Jadi cikgu akan tanda di sini 1 markah dan 1 markah. Okey, mungkin 1 isi 1.5 markah, 1.5 markah 3 markah ataupun 1 isi 1 markah, 1 isi lagi 1 markah dan 1 lagi adalah markah bahasa iaitu 3 markah. Okey? Baik, kita teruskan. Baik, teknik menjawab soalan 2. Soalan 2 Komsas ataupun peribahasa kaitan dengan bahan. Makna bahan 1, bahan 2 tu ada kaitannya bentuk soalan 2 ini. Soalan ini menekankan aspek Komsas seperti nilai murni, persoalan, pengajaran, gaya bahasa, perwatakan, latar, peribahasa. Pelajar perlu bijak melihat soalan, kemahuan soalan iaitu nyatakan, huraikan. Kadang-kadang kalau minta nyatakan, kita berikan contohnya, apakah makanan kegemaran anda? Makanan kegemaran saya ialah mi goreng dan nasi lemak. Okey, itu nyatakan. Kalau huraikan apakah perasaan anda pada ketika ini. Jadi kamu kena menghuraikan lebih lagi, bukan hanya menyatakan. Tak apa, nanti cikgu akan lihat, cikgu akan petunjukkan. Okey. Soalan akan meminta pelajar memberi 2 atau lebih isi, tapi selalunya soalan ini minta 2. Maka bagi soalan ini adalah 3 markah. Isi jawapan yang hanya terdapat dalam skema pemarkahan sahaja. Okey. Jadi jawapan yang anda buat jika tidak ada dalam skema pemarkahan pemeriksa, walaupun jawapan itu betul, tapi sebenarnya tak dapat markah. Jadi jawapan dalam pemarkahan yang ada pada pemeriksa perlu kamu meneka. Okey. Jadi bahagian ini perlu kamu tanya kepada guru kelas masing-masing. Okey, macam mana kita nak tackle skema pemarkahan ni? Jadi jawapannya mestilah popular.
yang biasa kita guna. Jangan yang terlalu rumit. Okey. Baik, seterusnya. Ini di sini ada contoh soalan. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam bahan satu. Okey, dari situ ada dua bahan. Dua bahan. Satu bahan satu tajuknya bahasa dan bahan dua kunci bahasa. Jadi di sini kita kena tengok kat sini terus. Tak payah tengok bahan dua. Sebab soalan minta dua nilai yang terdapat dalam bahan satu. Okey, sebelum tu apa maksud nilai? Nilai ini maksudnya perketi lah, benda yang baik. Jadi nilai yang wajib kita hafal sebenarnya ada lebih kurang 15 hingga 16. Okey, contohnya kasih sayang, ketabahan, hormat menghormati. Jadi nilai-nilai murni itu kalau kita uh, belajar boleh menjadi pengajaran, persoalan, pewatakan. Jadi perkara ini bermula dengan nilai murni. Okey. Jadi jom kita tengok contoh jawapan. Dua nilai yang terdapat dalam bahan satu ialah apa dia? Nilai budi bahasa dan nilai kesopanan. Okey, macam itu saja. Macam itu saja. Ini tambahanlah nilai keimanan. Okey. Dan yang paling penting, nilai budi bahasa ini dan juga nilai kesopanan ini cikgu ambil ada dalam ini. Okey. Contoh nilai budi bahasa. Kita tengok kat sini. Mana nilai budi bahasa? Kita cari ada. Marilah kita berbahasa sebaiknya. Okey, ni contoh. Contoh dia macam mana cikgu cari jawapannya. Okey. Jadi nilai kesopanan, ni orang beriman, ni boleh juga kita masuk di sini. Nilai keimanan. Okey. Dan satu lagi perkara yang paling penting, biasakan diri dengan menulis perkataan nilai. Okey, dua nilai terdapat dalam bahan satu ialah budi bahasa. Tak elok kita kena masukkan nilai budi bahasa, nilai kesopanan, nilai kasih sayang. Okey, kita letakkan perkataan nilai. Okey, tetapi jika ada soalan, huraikan. Tadi nilai, tadi nyatakan, ni soalan nyatakan. Cuba bayangkan kalau soalan huraikan macam mana? Jadi bentuknya macam ini. Dua nilai yang terdapat dalam bahan satu ialah fakta, nilai, contohnya nilai budi bahasa. Sebagai contohnya, adalah huraian dia. Sebagai contohnya, masyarakat haruslah berbudi bahasa, tidak melakukan perkara percakapan yang kurang sopan. Contoh macam itulah. Selain itu, nilai yang terdapat dalam bahan satu, apa dia lagi? Okey. Contohnya nilai kesopanan. Sebagai contohnya, apa dia? Okey. Mana kena ada huraiannya. Okey. Baik. Seterusnya. Baik, ini soalan yang ketiga yang membawa markah sebanyak 4 markah. Okey. Teknik menjawab soalan 3, kebat 4 markah ini kita kena letakkan 2 isi saja, tapi bagi cikgu tambah lagi 1 isi, iaitu 3 isi lah. Okey. Kriteria bagi soalan 4 markah ini, isi cukup, relevan mengikut tugasan dan yang paling penting ayat gramatis. Okey. Yang ini. Okey. Yang lain kamu boleh baca sendiri. Baik. Ada beberapa perkara sebelum kita menjawab soalan kebat ini yang perlu kita tahu. Soalan banyak membicarakan berkenaan dengan pada pendapat anda. Jadi, jawapannya pada pendapat saya. Okay? Dan kehendak soalan selalunya membincangkan usaha, kesan, langkah, tindakan, punca, faktor. Okay? Baik. Dan yang paling penting, kena ada penanda wacana. Selain itu, seterusnya akhir sekali. Baik, dalam struktur isi akan ada perkara ini, iaitu subjek tambah predikat tambah perbuatan tambah agar, supaya, kerana, untuk tambah huraian yang seterusnya. Okey. Dan ini 2 isi utama tambah 1 isi sampingan. Okey. Cikgu kenapa nak buat isi sampingan ni? Sebab takut satu isi dah salah, jadi kita ada satu lagi untuk menyelamatkan markah kita. Iaitu kita kena 2 isi. Dapat 4 markah.
Jadi contoh jawapannya ialah ni, pada pendapat saya kan, pada pendapat anda kita jawab pada pendapat saya. Jadi ini kehendak soalan. Ini yang ini yang ini. Tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran bahasa. Ini yang ini. Kehendak soalan. Tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran bahasa ialah pelaku. Subjek. Siapa pelakunya? Kerajaan ke? Okey, kalau tidak ada soalan usaha langkah, tiba-tiba ada soalan kesan ke ataupun amalan. Jadi kita gunakan perkataan subjek. Amalan membaca, dapat apa, ataupun alam sekitar. Macam itulah. Itu subjek. Kalau pelaku ni orangnya, manusianya kan. Dan ada huraiannya. Lepas tu kita masukkan agar dan seterusnya lah. Okey. Dan seterusnya. Dan yang subjek tambah perbuatan. Apa yang dilakukan oleh perbuatan ni? Kerajaan mengadakan. Mengadakan itu adalah perbuatan lah. Untuk apa mengadakan kempen? Contoh mengadakan kempen. Agar apa? Dan huraian. Dan yang seterusnya, huraian seterusnya lah. Ni. Kadang-kadang kita boleh buat agar, supaya, untuk, kerana. Baik. Ini bawah soalan lah. Ini contoh soalan. Kini, bahasa rojak beransur-ansur menghakis kekuatan bahasa Melayu sehingga membimbangkan cendekiawan bahasa. Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran bahasa? Jadi ini contohlah. Okey, jom kita tengok jawapan yang penuh bagi soalan kebat ini. Okey, contoh jawapan kebat 4 markah ini. Ini adalah jawapan yang penuh cikgu buat. Okey, ini minta maaf bukannya 3 markah, tetapi 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi di sini cikgu gunakan sistem 2 isi utama tambah dengan 1 isi sampingan. Okey. Jadi contoh jawapannya untuk soalan kebat ini, pada pendapat saya, tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran bahasa. Ini adalah kehendak soalan. Gunakan perkataan ialah ataupun adalah, tetapi selepas perkataan ialah, mestilah kata nama kerajaan kan. Ialah kerajaan perlulah mewajibkan semua pegawai dan kaki tangan kerajaan menggunakan bahasa, ini huruf kecil menggunakan bahasa yang gramatis dalam segala urusan rasmi sama ada lisan ataupun tulisan, dan kita tambah dengan perkataan supaya. Okey, wajib supaya bahasa kebahasaan terus dipelihara. Okey, dapat 2 markah. Okey. Selain itu, pihak sekolah mestilah melaksanakan. Pihak sekolah ni pelakunya lah. Bila kita sebut tindakan, usaha, langkah, kita kena ada orangnya yang melakukan perbuatan tersebut. Okay? Pihak sekolah mestilah melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di sekolah dengan berkesan agar. Okay? Perkataan agar dengan supaya ni kiranya macam penghubung kepada apa? Fakta tambah huraian. Jadi kita buat fakta dan huraian dalam satu ayat terus. Okey, tak payah buat 2 ayat. Okey. Dan seterusnya, okey. Bahasa Melayu di sekolah dengan berkesan agar martabat bahasa Melayu diikuti sejak di bangku sekolah lagi. Dapat 2 markah. Ini markah isi utamalah. Dan jika contohlah isi yang kedua salah, jadi kita akan tengok isi yang ketiga. Dan gunakan penanda wacana akhir sekali untuk menandakan isi yang terakhir. Ibu bapa perlulah membudayakan anak-anak membaca buku-buku bahasa Melayu. Kita guna perkataan ini lagi agar komunikasi lisan anak-anak akan lebih baik lagi. Okey, jadi kamu akan dapat 4 markah. Okey, para pelajar boleh faham? Jadi macam inilah soalan kebat yang perlu kamu tulis dalam esei kertas jawapan kamu. Okey. Jadi perkara ini sangat mustahak supaya anda mengetahui macam mana untuk mendapat markah yang penuh.
Baik, ada satu lagi isu, jangan sesekali kamu samakan soalan kebat BM dengan soalan kebat pi. Soalan kebat pi ni dia buat macam soalannya macam mana? Pada pendapat saya, tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran bahasa ialah kerajaan mewajibkan semua pegawai menggunakan bahasa yang gramatis, nokta. Kesannya bla 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 bla. Sesungguhnya bla 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 bla. Kesimpulannya bla bla bla, nokta. Itu tidak boleh diikuti. Okey. Kalau kebab pi, pi lah. Kalau kebab BM, BM. Kalau kebab BM, macam ini. Jangan samakan dengan kebab pi. Okey ya anak-anak, para pelajar sekalian. Jadi itu yang perlu kamu tahu. Okey. Baik, jadi sebelum cikgu tutup majlis kita pada hari ini, jadi di akhir pengajaran ini, kamu sudah mengetahui bentuk soalan pemahaman petikan PT3, iaitu kita ada 3 soalan. Soalan 1, 3 markah. Soalan 2, 3 markah. Soalan 4, soalan kebat kan? 4 markah. Jadi semua sekali 10 markah. Yang seterusnya, pelajar dapat mengaplikasi teknik menjawab PT3 pemahaman petikan. Jadi cikgu dah memperlihatkan beberapa teknik menjawab PT3 pemahaman petikan ini dengan melihatkan contoh jawapannya. Okey, gunakanlah teknik tersebut supaya dapat membezakan para pelajar yang cemerlang dan juga sederhana dan lemah berdasarkan skema pemarkah yang cikgu tunjukkan. Okey, ini contoh jawapan. Kamu dah lihat soalan 1 dalam petikan, soalan 2 berkenaan dengan komsa dan juga peribahasa, dan soalan yang terakhir, soalan kebat pada pendapat anda tu kan, ingat tak? Okey, pada pendapat saya. Baik, pelajar dapat memahami cara penandaan. Cikgu sambil-sambil itu cikgu menanda untuk anda lihat bagaimana mendapat markah yang tinggi. Baik, jadi itu saja daripada cikgu. Jika ada sebarang masalah, boleh utarakan kepada cikgu melalui YouTube ataupun WhatsApp dan juga TikTok cikgu, iaitu Zaim Nara. Okey. Jadi itu saja untuk teknik menjawab pemahaman petikan bahasa Melayu Kertas 1 bahagian B. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada teknik menjawab soalan yang lain. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.